Dia ceritakan oleh Nabi Musa begini. Nak tahu Nabi Musa cerita begini, dia rajin berdakwah. Dia cukup rajin. Apa Nabi Musa cakap, dia rajin sampai pada orang lain. Baguslah ni, berjiwa da'i. Tapi satu hari Nabi Musa cari-cari orang ni tak jumpa lah. Kemana dia hilang? Tanya orang tak tahu. Sampailah suatu hari yang lain pula, datang seorang lelaki, dia bawa seekor khinzir, seekor babi. Dia ikat babi tu. Nabi Musa pun tanya orang tu, kenal tak siapa nama si Pulan-Sepulan ni? Dia ni lah orang. Rupa-rupanya bertukar jadi babi. Jadi Nabi Isa dia berdoa kepada Tuhan, ya Allah, engkau kembalikan orang ni jadi biasa balik, supaya aku nak tanya apa sebab jadi macam ni. Allah dia bagi wahyu terus. Dalam wahyu tu dia kata orang ni dia gunakan agama untuk keduniaan. Rupa-rupanya dia sampaikan tadi apa Nabi Musa cerita, sampai dia jadi kaya. Maksud dia cari keduniaan, bukan dia ikhlas nak berdakwah tu. Sebab tu sampaikan dia ditukarkan jadi babi. Tapi itu bukan hadis, itu cerita riwayat yang dipetik oleh Imam Al-Ghazali. Mengapakah hadis-hadis yang dikatakan bermasalah dalam kitab Ihya Ulumuddin ini jangan dibuang, tetapi kita kekalkan tempat dia dan kita nyatakan hadis ni dhaif ke, hadis ni palsu ke, hadis ni tak ditemui ke. Kenapa kita jangan buang? Sebab kalau kita buang, mungkin ada benda-benda yang kita tak faham, dia tersimpan dalam hadis tu. Imam Ghazali dia bagi ayat Quran nak huraikan satu-satu masalah, kemudian dia bagi pula hadis sahih. Kita tak faham ke mana dia nak bawa cerita ni. Tapi bila kita baca hadis dhaif di bawah tu, baru kita faham. Rupa-rupanya kunci dia ada pada hadis dhaif tadi. Bukan maksud kita nak pakai hadis dhaif ataupun hadis yang tak ditemui itu, tapi kita nak faham apa benda kadang-kadang tersimpan di dalam tu, yang Imam Ghazali nak cerita. Jadi kita jangan buang, cuma kita akan nyatakan hadis ni tak ditemui dalam kitab-kitab hadis. Kalau kita duk buang, lama-lama kitab Ihya ni dia pun berkurang dan kita mungkin tak faham apa yang Imam Ghazali nak sampaikan. Dan yang akhirnya di sana ada gambar seorang ulama. Minggu lepas kita letak Ustaz Toha kalau tak salah. Minggu ini Syekh Fahmi Zamzam. Itulah rupa dia. Ini kitab yang mula-mula saya ajarkan di sini. Yang mendorongkan mengajar ni siapa dia? Ni Abang Yub kita lah. Abang Yub kita. Itulah kitab yang mula-mula. Itu tuan kitab dia tu, Syekh Fahmi Zamzam. Selain daripada kitab-kitab yang dia buat, dia juga mengajar kitab Siyarus Salikin, iaitu yang berkait dengan kitab Ihya Ulumuddin juga, ringkasannya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekarang masuklah kita dalam pelajaran hari ini. Masih lagi bab yang ke-6, bahaya ilmu pengetahuan. Bahaya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni bagus, tapi ada bahaya-bahaya dia. Bersabda Nabi SAW, yang binasa dari umat aku ialah orang berilmu yang zalim. Macam mana yang dikatakan orang tu ada ilmu, ulama, tapi dia zalim. Dia ada ilmu, dia tak amal. Dia ada ilmu, dia tak sebar. Dia ada ilmu, dia tak pelihara. Dia ada ilmu, dia tak gunakan pada jalan yang sepatutnya, dia gunakan pada jalan yang tak baik. Contoh dia tadi, kumpul harta kekayaan dunia tadi dulu. Jadi yang binasa dari umat aku ialah orang berilmu yang zalim dan orang beribadah yang bodoh. Ramai juga kita tengok orang yang rajin beribadah tapi dia tak ada ilmu. Jadi dua-dua ni pun bermasalah. Orang ada ilmu tapi dia tak tunaikan hak-hak ilmu tu, yang tu pun tak kena. Orang yang rajin beribadah, abid, tapi dia tak ada ilmu, yang tu pun tak kena. Kejahatan yang paling jahat ialah kejahatan orang berilmu, dan kebaikan yang paling baik ialah kebaikan orang berilmu. Orang yang berilmu ni, khususnya ilmu agama, kalau dia buat jahat, itu kejahatan yang sangat besar, sebab dia ada ilmu. Macam kita cerita hari itulah, orang biasa curi RM1, hukuman dia mungkin sikit. Tapi orang ada ilmu agama, dia curi RM1, hukuman dia lagi besar. Dan kalau dia buat baik, dia pun pahala dia lebih daripada kita. Sebab dia buat baik tu atas dasar ilmu. Kita ni kita mengikut-ikut. Hadis ni datang dari mana? Riwayat Ad-Darimi, hadis mursal.
Jadi hadis ni kita tengok si Ibn Selalu bukanlah hadis yang kuat, tapi cerita di dalam dia tu cerita betul lah. Saya teringat satu watak ni bukan watak betul. Dia dalam buku cerita. Watak dia Sherlock Holmes. Orang buat filem, orang buat cerita, buat drama. Watak orang putih dah ni. Kata Sherlock Holmes ni, seandainya satu-satu orang doktor itu buat jenayah, dia akan menjadi penjenayah yang terhebat. Kenapa dia kata macam tu? Sebab doktor ni dia buat jenayah, dia ada ilmu. Dia tahu keadaan tubuh badan kita. Dia nak bunuh kita, nak mati dalam masa berapa jam dia boleh buat. Dia suntik ubat tu, dia bagi ubat ni, dia bagi kita cadangan-cadangan buat begini. Kata cukup 6 jam kita mati, contohnya. Rupa-rupanya dia nak bunuh kita. Tapi bila orang kaji, tak boleh jumpa nak sabitkan dengan dia sebab dia bijak. Dia pandai gunakan ubat-ubatan dia tadi. Dia nasihatkan kita. Kalau satu-satu orang doktor tu, dia buat jenayah, dia akan jadi penjenayah yang sangat hebat. Sebab dia kenalkan orang, kita tak boleh nak detect macam mana dia boleh buat kat orang dia mati. Dia hebat sebab dia tahu pasal tubuh badan kita, dia tahu pasal ubat-ubatan. Yang tu kata Sherlock Holmes. Jadi dalam bidang agama pun sama. Kalau kita orang biasa buat satu-satu kesilapan dalam agama ni, tak apa sangat, orang tak ambil kisah. Kita rosak kita sajalah dengan 2-3 orang kawan kita. Tapi kalau satu orang ulama dia tergelincir, dia pengikut dia tu ramai, beribu orang ikut dia kan. Tu yang jadikan lagi bahaya. Okey, macam mana yang dikatakan hadis mursal? Kita belajar ilmu hadis sikit. Hadis mursal ni dia terpadam nama sahabat. Contoh, Ali dengar hadis ni daripada B dengar hadis daripada C dia kata dia dengar Nabi Muhammad cerita. A dengar daripada B dengar daripada C kata okey, Nabi Muhammad cakap sikit demikian. Tapi rupa-rupanya bila orang kaji, C tu tadi dia tak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad.